Tuan-tuan dan puan umat Allah SWT, berikutnya kata Nabi SAW, jangan lari dari pertempuran meskipun engkau binasa dan teman-temanmu lari. Dianjurkan kepada kita tuan-tuan untuk berjihad di jalan Allah. Zaman sekarang, zaman kita ni tuan-tuan, tak ada jihad nak pergi berperang. Pada zaman Nabi SAW, banyak peperangan yang berlaku, dan selepas tu pun banyak peperangan tuan-tuan dalam usaha untuk menyebarkan agama Allah SWT. Jadi hari ni tuan-tuan, apa sebenarnya yang ada pada jihad kita sekarang ni tuan-tuan? Jihad kita adalah untuk menyampaikan sejauh-jauhnya apa yang kita ada daripada agama kita. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, ciri-ciri orang yang akan masuk syurga Allah, yang itu memang benda asas yang ada pada Nabi SAW. Allah sebut dalam surah Al-As, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sentiasa berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali ni ciri-ciri dia tuan-tuan. Mana kata kalau orang yang ada ciri-ciri ni, dia bukan orang merugi, dia orang untung. Pertama, alladzina amanu, orang yang beriman, dia bukan sekadar mempercayai Allah itu sebagai Tuhan, dan dia mengamalkan apa yang diminta oleh Allah. Ini ciri pertama, saya ringkaskan. Yang kedua, wa amilus solihat, dan yang mengerjakan amal-amal soleh. Segala bentuk amal yang sunat, yang wajib pada diri dia, dia hiasi dengan adab dan akhlak daripada perbuatan Nabi SAW. Semua ni benda soleh. Benda-benda yang kita buat dapat ganjaran pahala, itu semua amal soleh. Bukan merujuk kepada wajib semata-mata. Tak. Yang kedua, Nabi SAW dalam bab amal soleh, macam-macam benda Nabi tunjuk kat kita. Bab sedekah, bab baca Quran, bab zikir. Bukan kira benda yang wajib saja. Yang ketiga, watawasau bil haqqi. Yang keempat, watawasau bis sabri. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Nabi SAW tak pernah sekali pun tuan-tuan berhenti berpesan. Kenalah sekali cukup. Nabi SAW tarik handbrake dalam dakwah tu tuan-tuan. Agak-agak hari ni siapa Tuhan kita? Walaupun penderitaan yang dilalui oleh Nabi SAW tuan-tuan, tak tahu nak cerita, teruk tuan-tuan. Darah dan air mata dalam perjuangan Nabi SAW nak bawakan Islam. Dalam keadaan apa berlaku pun kebenaran tetap disampaikan. Kan ketika mana pemimpin-pemimpin Quraisy pergi jumpa dengan Abu Talib, minta tolong Abu Talib nasihat Nabi SAW. Bila mereka dah buat macam-macam, Nabi SAW tak mengalah, bahkan Nabi terus menyampaikan kebenaran. Maka Abu Talib pun panggil, tegur Nabi SAW, bagi tahu mereka minta hang berhenti buat benda ni, jangan nak buat, dah cukup lah, bangsa kita berpecah habis dah. Apa kata Nabi SAW? Kalau letak matahari kat kananku dan bulan kat kiri aku takkan tinggalkan kerja ni. Apa buatlah apa pun, lagi aku hidup, nyawa aku ada, aku takkan berhenti menyampaikan kebenaran. Tuan-tuan, hari ni benda tu kena ada dalam kita sebagai jihad. Benda betul, kata betul. Benda salah, kata salah. Yang tu ya tuan-tuan. Sentiasa berpesan-pesan, sentiasa mengajak orang ke arah kebaikan. Kita nak main masjid, nampak Bang Long satu ni, dia memang depan kita nak main ke dalam rumah dia. Dia pula suka duduk lepak luar rumah. Dia tak main masjid. Kita selama ni duduk lalu tak pernah panggil dia. Start lepas ni tuan-tuan, sekali boleh Bang Long, jom masjid. Tuan-tuan, hak tu juga dikira berpesan-pesan dengan kebenaran. Berpesan-pesan dengan kesabaran. Tuan-tuan, 23 tahun perjuangan Nabi SAW, akhirnya Allah memberi kejayaan. Tuan-tuan, 23 tahun bukan sat tuan-tuan. Bukan sat. Kalau hari ni kita ajak orang buat kebaikan, orang tak mau terima tuan-tuan, jangan duk berasa sedih. Puak ni bukan boleh ajak 2-3 kali tak mau dah mampu pergi kat hampa. Kalau betul tuan, kita bukan pejuang Nabi SAW.
Dalam bab ni, siapa kita nak tengok contoh sekarang tuan-tuan? Kalau nak berjihad untuk agama, tengoklah apa yang dilakukan oleh jemaah-jemaah tabligh. Mereka tak pernah pun nak tinggi suara, nak merasa beban. Aku ajak hang banyak kali dah, sepak sekali ke apa ke. Tak ada tuan-tuan. Mereka akan terus menyampaikan. Walaupun akhirnya sama ada hang main ataupun hang mati. Tapi lagi mana hang hidup, aku akan nyampaikan ke hang. Macam tu tuan-tuan. Ini ciri yang ada pada Nabi yang Allah Ta'ala sebutkan, yang kita kena tanam dalam diri untuk jihad zaman dah ni. Cerita nak pergi berperang kono tuan-tuan lah, Palestin duk kena teruk, awak kita tak pergi. Kita tak mampu tuan. Kita tak kuat. Kita tak kuat. Iman orang Palestin sekarang ni tuan-tuan berganda-ganda lebih daripada kita. Kalau tak mampu kot tu, buatlah apa yang boleh untuk kita ada sumbangan untuk agama kita ni tuan-tuan. Habis tak ada, jangan join program-program maksiat kemungkaran. Tuan-tuan ada pi ni baru-baru ni tembak bunga api, tuan-tuan pi tak? Dan kita tahu benda tu campur lelaki perempuan, ada haram dan sebagainya, benda yang tak elok, tak payah pi. Itu juga jihad. Jangan lari daripada asas akidah kita. Walaupun dalam apa yang Nabi cerita kat Sayyidina Abu Darda ni, Nabi cerita dalam keadaan berperang betul. Tapi hari ni kita tukar konteks sebab kita dah tak duduk dalam keadaan tu. Hari ni kita punya iman pun masalah tuan. Kita punya akidah pun problem. Maka hak tu kita kena jihad dulu, perbetul hak tu dulu. Hari ni orang Islam maki orang Islam. Orang Islam kutuk orang-orang alim. Orang-orang Islam tak mau beramal dengan Islam. Hak tu kita kena jihad. Hak tu kena jihad dulu. Macam mana kita nak bawa orang main masjid? Ni baru-baru ni di Selangor ada satu orang artis tuan, nama dia Alif Satar. Sebut bila sebab memang dia buat benda baik. Dia buat apa? Solat subuh seramai Jumaat. Ramai orang main tuan-tuan. Tu pun ada orang kata. Hampa ambil sembah Tuhan ke sembah artis? La haula wala quwwata illa billah. Allah tuan-tuan, sakit kepala tuan. Kawan tu buat, dia ada pengaruh, dia ada followers, maka dia gunakan kelebihan dia dah ada, ajak orang main semayang. Orang pergi kata betul pula dah. Itu yang tuan lah. Cerita saja Hasan Apek tu nama apa tuan? Dia kata hidup pun susah, mati pun susah tuan. Kalau kita kira dengan orang tu apa tak boleh buat. Sebab tu hidup kita serah kepada Tuhan. Buat apa yang Tuhan mau. Jangan heran dengan orang. Orang nak kata apa, kata. Selagi kita tak salah, selagi kita tak lakukan kemungkaran, selagi benda tu dituntut dalam agama, maka kita teruskan. Jangan takut manusia lari. Jangan takut orang benci. Saya nak ulang balik satu hadis yang Nabi sebut. Siapa-siapa yang cari redha Allah, saya sebut hadis ni minggu lepas. Siapa-siapa yang cari redha Allah dengan marahnya manusia, Allah akan cukupkan semua keperluan manusia untuk dia. Dengan kita nak pertahankan Islam ni, orang benci, orang meluak, orang tak suka kita, orang jauh diri pada kita, orang blok kita, orang delete nombor kita, lantak. Tapi kita buat untuk Allah, Allah akan jaga kita. Bila Allah jaga kita tuan-tuan, siapa yang nak boleh rosakkan kita? Tak ada. Tak ada. Tapi siapa-siapa yang cari marah Allah dengan redha manusia, maka Allah akan serahkan diri dia kepada manusia. Kalau hari ini kita sanggup bersekongkol nak buat maksiat, nak hidupkan trend, kono-kono peredaran zaman dah moden dan sebagainya, kita tolak agama ke tepi tuan, semata-mata nak raih sokongan, nak dapat followers, nak dapat perhatian, tunggu Ustaz, Allah serah kita kepada makhluk. Allah tak nak tahu hai kita.